Mr. Oz, pelawak sepanjang zaman. Bagi mereka yang membesar dengan filem-filem komedi pada tahun 80 dan 90-an, pasti mengenali insan seni ini. Filem-filem lakonannya banyak menghiasi pawagam dan kaca TV penonton. Apabila melihat saja gelagatnya yang menghiburkan, pasti membuatkan orang tidak keringgusi ketika menontonnya. Seniman yang dimasukkan itu adalah Mr. Oz atau nama sebenarnya Muhammad Yusof bin Abdul Hamid. Anak kelahiran negeri Perak ini dilahirkan pada 15 Februari 1961 di Kuala Kangsar. Beliau yang telah memulakan kerjayanya sebagai seorang pelakon pada tahun 1986 dengan membintangi filem pertamanya bertajuk Balik Kampung. Dalam filem ini, beliau telah diberikan tugasan memegang watak sebagai Usop. Ternyata, lakonan yang dipamerkannya itu dilihat setanding dengan pelawak veteran yang lain. Begitu cepat akhirnya. Dan pada tahun berikutnya iaitu 1987, beliau telah diberikan tugasan memegang watak utama dalam filem bertajuk Mr. Oz. Filem arahan A.R. Badul ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang mendapat harta peninggalan datuknya sebanyak RM500,000. Dia mesti menghabiskan wang itu dalam tempoh 21 hari tanpa membeli harta untuk simpanan sendiri. Sekiranya dia gagal berbuat demikian, harta warisan itu akan diserahkan kepada sebuah syarikat milik Encik Bakar dan Mr. Tan, iaitu rakan seperniagaan datuknya dahulu. Oh, mata kata tengok le. Ha. Sekarang kata le. Nak pergi kerja pun takut. Perut pula kata lapor le. Bakatnya dalam bidang lakonan itu turut dipandang di negara jiran apabila ditawarkan berlakon dalam filem Indonesia arahan Jopi Burnama bertajuk Bisikan Arwah pada tahun 1988. Beliau terus cemerlang membintangi filem-filem tempatan dalam setiap lakonannya seperti Awang Sepana, Hero, Adik dan banyak lagi. Ketika zaman kemuncaknya, beliau sering digandingkan dengan pelawak Sheila Rusli, Saleh Yaakob dan Aziz Sattar. Selain itu, beliau juga pernah membintangi filem-filem Hollywood seperti filem keluaran Canon Picture iaitu 50-50 pada tahun 1992 dengan memegang watak sebagai Jamik. Seterusnya, filem keluaran Columbia Picture iaitu Beyond Rangoon pada tahun 1995 dengan memegang watak sebagai River Trader. The object is stealth, Jameek. How you gonna sneak up on a guy if you scream at him like that? Pada tahun 1997, beliau telah membintangi filem bertajuk Ghazal untuk Rabiah bersama penyanyi terkenal iaitu Jamal Abdillah. Selepas filem itu, beliau terus menyepi dari bidang perfilman dan bekerja sebagai seorang pengusaha teksi. If you want to be good, you listen to me. Selain terlibat dalam dunia filem, Mr. Oz juga pernah berlakon dalam beberapa buah telemovie tempatan seperti Cinta Kinabalu pada tahun 2004. Seterusnya, pada tahun 2006, beliau telah pergi ke Sarawak untuk berlakon dalam VCD Oz Anak Tarzan yang diterbitkan dalam 2 siri. Penghijrahan beliau ke Sarawak membolehkannya mendalami bahasa Iban. Malah mampu bertutur dalam bahasa Iban dan Melayu Sarawak dengan fasih. Apa nuan mereka aku? Lek juga telefon kau belakang mai ah. Tadi pun nak pandai kena air. Aku dalam air. Ya kena, ya parai. Pada tahun 2009, beliau mula kembali ke Persada Seni Negara sebagai pengacara untuk rancangan televisyen TV9. Apakah halnya? Beberapa tahun kemudiannya, pada tahun 2011, Oz dan Abon telah membentuk satu kumpulan lawak yang dikenali sebagai Osborn bagi memasuki pertandingan Maharaja Lawak Mega. Mereka berjaya menjuarai pertandingan ini dan memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM350,000 dan sebuah trofi sumbangan Astro. Agak-agak kalau baby ni keluar, kau apa muka siapa sih? Kalau perempuan mestilah muka Sutina. Orangnya comel, lowet lagi. Potong spring.
Kalau laki tu. Kalau lelaki, no idea, belum terpikir lagi. Su jangan kurang su. Kalau laki, apa siapa su? Tak terpikir, no idea. Kau macam muka abang lah su. Kalau muka abang, biar budak tu tak keluar. Tua dalam perut, kan su sanggup. Selain berlakon, Mr. Oz juga pernah menguruskan perniagaan chalet yang dinamakan Chalet di Kampung Mr. Oz yang terletak di Kampung Kota Lamakanan, 4 km dari Bandar Diraja Kuala Kangsar. Chalet tersebut menawarkan pelbagai chalet pilihan dalam suasana kampung. Sepanjang penglibatannya dalam dunia seni, beliau berjaya memenangi beberapa anugerah khas seperti Anugerah Pelakon Komedi Terbaik sebanyak 2 kali di Festival Filem Malaysia menerusi filem Mr. Oz 1987 dan Ghazal untuk Rabiah 1997. Manakala pada tahun 1990, beliau dicalonkan untuk kategori pelakon pembantu lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia ke-9 menerusi lakonan berkesannya sebagai pemuda autism dalam filem Adik. Anjing. Boleh cuba bunyi anjing. Kenapa bunyi macam tu? Anjing kena lesek dengan batu. Pada 4 April 2016, Mr. Oz telah dimasukkan ke Hospital Selayang apabila mengadu sakit kanser yang dihadapinya semakin parah. Pada waktu itu, beliau dijadualkan menghadiri satu majlis bersama Ustaz Azhar Idrus malam itu di Teluk Pasu, Kuala Terengganu. Tanggal 8 April 2016, pada hari Jumaat, negara dikejutkan dengan berita pemergian insan seni ini. Beliau telah meninggal dunia sekitar jam 3 petang ketika berusia 55 tahun di Hospital Selayang. Jenazahnya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Permata, Taman Seri Gombak. Menurut salah seorang anak sulungnya, Nur Hayati, yang telah memuatkan status di Facebook miliknya, perginya seorang seniman Muhammad Yusof bin Abdul Hamid, Mr. Oz buat selama-lamanya. Allah beri hari yang terbaik, waktu yang terbaik di usianya 55 tahun. Kita jumpa di sana, Abah. Abah pergi dengan tenang dan berwuduk selepas solat tadi. Kau ampunkanlah segala dosa-dosanya. Kau tempatkanlah Abah di kalangan orang yang beriman. Tulisnya lagi menerusi akaun Facebook. Difahamkan, Mr. Oz menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan berwuduk selepas selesai solat zuhur. Manakala menurut anak kelimanya, Hafizul Muhammad Yusof, beliau menyatakan bapanya sudah setahun menderita penyakit itu dan pernah menerima rawatan selama 8 hari di hospital yang sama selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan tonsil pada Mac tahun lalu. Sebelum ayahnya meninggal dunia, Mr. Oz sempat berpesan kepada anak-anak supaya ingat Allah dan sentiasa menutup aurat. Allahyarham lemah sejak kanser paru-paru dan tidak bekerja sejak beberapa minggu lalu, katanya. Selepas berita kematiannya tular di laman sosial, telah timbul beberapa kisah menarik tentang dirinya semasa bekerja sebagai pemandu teksi dahulu. Menurut salah satu cerita seorang pengguna Facebook, Hafizul Hakim, arwah Mr. Oz adalah seorang yang kuat bersedekah. Malah, dia tidak berkira sekiranya pelanggan yang menaiki teksinya kekurangan wang. Kalau orang yang naik teksi dia tak cukup duit, dia tak berkira sangat, dia menderma. Contoh, kalau tambang teksi RM25, dia bagi diskaun RM5. Bayangkan ada 20 orang naik teksinya dalam sehari, tiap seorang tambang RM25. Sebanyak RM5 daripada tambang itu dia bersedekah. Dalam sehari, jumlah dermanya boleh cecah RM100. Orang tanya saya, "Oh, kenapa kau suka bawa teksi?" Saya kata, saya bawa teksi ni, saya banyak bersedekah. Apa yang kau sedekah? Kalau tambah RM4.25, saya suruh dia bayar RM4. 25 sen saya sedekah. Ini dikongsikan sendiri oleh pendakwah bebas Ustaz Hanafiah Abdul Malik dalam salah satu ciri ceramahnya. Biarpun hidup jadi seorang pemandu teksi, Allahyarham jaga amalan sedekahnya. Allah bagi keberkatan. Berkat ni bukan tengok pada jumlah ringgit yang kita dapat, tapi keseluruhan kebaikan yang datang dalam hidup. Berkat dari titik peluh memandu teksi di masa lapang juga, puteri kepada pelawak terkenal itu berjaya menerima ijazah sarjana muda perubatan dari Universiti Mansoura, Mesir. Antara kata-kata yang paling inspiring daripada Mr. Oz yang saya baca sebelum ini, sejak saya jadi pemandu teksi, dapat hantar anak belajar kedoktoran di Mesir. Berapalah sangat pendapatan jadi pemandu teksi. Tekan RM3, dapat RM3.
Tapi kalau kita reda dengan rezeki Allah beri, RM3 insya-Allah jadi RM3,000, RM3,000 jadi RM300,000 dan seterusnya berganda. Saya yakin anaknya dibesarkan dengan kasih sayang dan agama yang kuat. Apa kata anaknya membuatkan saya sebab. Saya berniat pahala sepanjang berkhidmat jadi doktor ini diberikan kepada ibu dan ayah saya. Walaupun pernah menang Mahajalah Awak Mega bersama Abun tahun 2012, dia tetap teruskan jadi pemandu teksi. Jom exercise lagi. Jom. Ya. Ya. Menurut anak Mr. Oz iaitu Dr. Syafiqah Haira berasa sedih kerana arwah ayah tidak sempat melihat pencapaian dan kejayaannya. Menurut Syafiqah, dia menganggap apa yang berlaku sebelum ini sebagai pembangkit semangat untuk terus maju dalam bidang perubatan. Kejayaan ini saya dedikasikan kepada arwah ayah kerana banyak menyokong saya untuk mencuburi bidang perubatan. Ijazah ini hadiah untuk arwah ayah. Alhamdulillah, ijazah ini amat besar maknanya kepada saya dan terima kasih kepada arwah ayah serta keluarga yang sering memberi semangat untuk saya meneruskan cita-cita. Arwah ayah selalu berpesan supaya menjadi seorang doktor yang akan berbakti kepada masyarakat dan berkhidmat kerana Allah. Banyak cabaran dan rintangan yang saya lalui sepanjang belajar di Mesir, tetapi orang tua saya tidak pernah berputus asa memberi galakan. Saya sudah tetapkan dalam diri setiap pahala yang diperoleh akan disampaikan kepada ibu, Rahaya Muhammad Nazir dan arwah ayah. Ini Imam Saleh Al-Dab wal Padang Fasir lah. Bangun. Imam, sekali ku debit kan, demam. Menceritakan kembali kenangan bersama ayahnya dahulu, anak sulung daripada dua beradik itu berkata, bapanya seorang yang sangat mementingkan pelajaran anak-anak dan agama, tetapi dia tidak pernah marah maupun jentik sepanjang membesarkan kami. Dia seorang yang sangat lembut apabila menasihati. Sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah mengeluh mencari rezeki untuk kami sekeluarga walaupun dia nampak sangat penat dan sakit. Menurut anaknya, antara peribadi dan perwatakan bapanya yang tidak diketahui ramai ialah bapanya adalah seorang yang sangat tegas dan mementingkan masa. Walau macam mana susah sekalipun, dia akan sentiasa memenuhi permintaan anak. Selain itu, abah juga suka menjamu orang makan dan buat orang gembira. Salah satu perangai abah yang buat saya kagum ialah cara abah menghargai ibu bapanya. Walaupun ibu bapa abah iaitu datuk dan nenek saya sudah meninggal, abah akan tetap sentiasa bersedekah bagi kedua ibu bapanya. Bahkan ketika hayatnya, di dalam dompetnya abah masih letak gambar ibunya. Malah tidak pernah malu bekerja sebagai pemandu teksi dan menjalani kehidupan sederhana di samping keluarga dan anak-anak tersayang. Sepanjang beliau cari makan untuk keluarga, dia tidak pernah mengeluh dan masih bekerja walaupun dalam keadaan sakit. Kali terakhir beliau pergi ceramah, itu pun dah pakai wheelchair. Dia tetap gagahkan walaupun sakit. Terima kasih kepada Allahyarham Mr. Oz kerana pernah hadir sebagai penghibur dan memberi inspirasi dengan cara tersendiri kepada masyarakat. Semoga kisah hidup seniman Mr. Oz menjadi ikutan dan contoh artis-artis kita di Malaysia. Mudah-mudahan roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya